Assalamualaikum, salam malam raya. So, seperti biasa, Santai Chill akan bawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanggil-panggil kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey, kita dalam mood raya geng. Tapi yang pasti cerita seram harus diteruskan, harus diperjuangkan demi mertabatkan pengalaman atau pedoman dan iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah-kisah sebegini. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan boleh follow our media, social media di bawah. Lagi-lagi TikTok, apa lagi follow lah. Okey, hari ni kita bersama dengan tetamu. Nak kata khas tu tak adalah khas sangat biasa-biasa je diorang ni. Kita ambil mana pun kan. Orang kata orang apa? Cedok je mana ada. Okey, jadi kita bersama dengan dua tetamu Kita boleh nampak kiri dan kanan ni. Kita nak berkenalan lah dulu kan. Bersama siapa kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalkan diri sikit? Macam biasa, nama saya Hafiz. Oh, Hafiz. Lupa pernah datang ke? Tak banyak kali Oh yelah, saya pun tak pernah nampak awak. Okey, saudara Hafiz Kita mungkin the first time kekot tak? Tak kira sebab kalau rasa macam panas lah ini. Panas Oh, Tak okey. payah bil apa studio ni. Bayar. Okay. Lambat sikit lah. Okey, kita bersama dengan tetamu undangan lagi seorang pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syekh. Nama diberi? Nama saya Jeming lah. Jeming. Macam tak kena lah dengan benda yang pakai kepala nama Jeming. Itu memang tu tradisi. Tradisi. Okey, faham. Okey. Jadi seperti yang kita tahu, kita masih dalam mood raya. Ya. Kan? Jadi bagaimana raya tahun ni? Macam so far raya tahun ni setelah 2 tahun kita tak beraya, tahun ni kita all out. All out All out. Banyak duit raya dapat? Bukan. Memberi. Okey, sorry. Silap. Okey. Macam mana raya? Sebenarnya saya tak teruja sangat sebab baru raya keberapa ni tiba-tiba Santai Chill call suruh borak kat studio. Alah, Jadi macam tak syok sikit lah raya. Aduh, jangan jujur sangat. Okey, macam saya sendirilah baju raya tak dapat. Jadi kita pakai baju Santai Chill lah. Okey lah. Tapi cantik lah. Cantik. Cantik. Ada open order ke untuk? Belum lagi. Nanti kita akan bagi tahu lambat sikit. Okey. Jadi macam biasalah, bila kita dah di dalam studio ni, apa yang kita nak? Cerita seram. Okey, tapi sebelum tu, macam biasa bila ada tamu kita nak hidangkan air dulu. Alhamdulillah. Air. Okey, nak air apa? Air ini nak air vanilla coke. Vanilla coke. Okey. Boleh laku ke? Bagi air Bandung lah. Air Bandung. Air raya. Okey, saya call dulu Kita order Grab lah, Mantap. A few moments later. Dia call terus sampai. Hello bang. Terus naik. Tu hantar meja. Okey, cantik. Masuk. Alright. Ini special. Kita minta Grab yang hantar. Ada lemang tak? Boleh request lemang tak? Lambat. Dia dah nak sampai dia kata. Sampai saudara Betul Grab. Betul Grab bagus. ni. Okey. Oh my god. Wow. Okey, maju Okey lah. Kita support Grab. Macam mana order ni bang? Okey bang. Ni air bergaduk. Bagi aku. Okey, bagus. Tak payah. Bayar online. Saya tak order. Nampak? Saya tak order dapat. Ini yang bagusnya Jadi gunalah Grab. Mana telah tahu korang dapat ekstra kan. Orang kata air lebih. Okey. Untuk yang pertama ni, kita nak dengarkan pengalaman daripada siapa dulu Saya lah. Okey, kita bersama saudara Hafiz untuk cerita yang pertama. So macam part pertama berkenaan asrama dulu kan. So kita dah tahu dua cerita yang telah aku sampaikan dalam video sebelum ni.
berkenaan kisah pengalaman abang aku sendiri dalam dia menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar di asrama. So ini adalah cerita yang ketiga yang abangku kongsikan kepada aku untuk korang semua. Dan pastinya cerita ni adalah cerita yang bagi aku di luar kotak lah. Aku nak tanya kat korang dorang lah. Pernah tak semua hidup korang selalu kita tengok filem kan, seorang sparring 15 orang, 15 tumbang. So ini adalah cerita yang abangku alami masa dia tengok macam mana budak tu dirambel dalam keadaan mata tertutup. Pelik kan? Okay, dia tak nak abang. Okay, kita teruskan. So kisahnya bermula macam masa ni abang aku junior untuk asrama ni. Macam aku pernah beritahu pada part 1, sekolah ni ada form 4 dan form 5. Jadi abang aku ni junior form 4. Jadi abang aku kat dalam satu dom. Dom ni macam mesti dalam part 1 abang aku ada dom tingkat ketiga. Dan dalam satu dom tu mestilah akan ada sini yang duduk kat situ. Jadi kawan dia ni kan, nama dia aku boleh letak dia Samad lah. Samad ni dia satu dom dengan abang aku. Kisah ni bermula apabila sesi orang kata minggu kedua ataupun ketiga lah. Macam biasa selalunya senior ni akan menunjukkan seniority diorang. Dan pastinya dalam senior tu ada taiko dia. Betul tak? Jadi masa minggu ketiga abang aku ceritakan yang budak kawan dia si Samad ni, dia ni ada bukanlah masalah pendengaran. Dia macam kadang-kadang kita cakap dia tak berapa nak dengar sangat. Okay. Jadi ni masa tu waktu malam sekitar pukul 10 ke 11 macam tu. Masa tu dia tengah lepak dekat dom. Dan sini ni bilik sebelah tau. Bilik dia ada taiko untuk form 5 lah. Jadi dia suruh kawan si Samad ni pergi masak Maggi. Tapi Samad ni tak dengar tau. So bagi si senior ni, ingat budak ni pailang lah. Pailang jok langsi lah. Macam berani kau tak hormat senior lah. Jadi ni benda simple benda kau tak dengar panggilan yang kau tolong buat aku Maggi jap. Dia tak dengar, menimbulkan yang ketidakpuasan hati taiko ni. Okay. Jadi si taiko ni panggil lah geng-geng dia yang dekat 15 orang. Okay, dom-dom lain semua datang. Geng dia ketua. Malam tu abang aku dah tahu tau. Abang aku dah terdengar masa tu sebabnya abang aku ni baik dengan seorang lagi brother dom ni. Brother dom ni orang panggil dia pusher. Sebabnya dia memang jual barang. Okay. Ini aku tak tahulah sekolah ni sekolah Juvana ke apa, tapi ini sekolah biasa, sekolah asrama, tapi bukan Juvana. So dia ni pusher. Abang aku panggil dia pusher. Pusher ni dia bukan taiko, tapi dia antara orang yang tak berani nak usik sebab dia ramai budak luar yang pegang dia. Okay. Jadi ni pusher ni dah tahu tau, yang huda-huda dalam pukul 2-3 pagi ni budak si Samad ni akan kena rumble. Jadi ni si pusher ni cakap dengan abang aku kan. Dia kata okay, nama abang aku letak adalah Abu. Bu, malam ni kalau boleh kau jauhkan sikit lah kau daripada dom ni, ataupun kau duduk jauh sikit lah sebab budak nak rumble ni. Aku tak nak kau terlibat. Aku tak boleh nak cover kau dalam sekolah ni sebab aku pegang luar, aku tak pegang dalam. Jadi Abu ni, abang aku sendiri ni, aku kata okay, faham. Dan malam tu abang aku tak tidur sebab memang menunggu time untuk senior-senior ni datang ambush untuk rumble kawan dia yang Samad ni. Dan abang punya katil ni selang 3 atau 4 tak silap aku daripada katil Samad ni. Samad ni duduk katil yang bawah tu. Jadinya masa semua dah bincang-bincang, senior semua dah set untuk pukul 2 lebih atau 3 ni nak rumble budak ni, abang aku dah nampak dah. Masa tu pula si Samad ni dah memang tidur dah. Lampu semua dah tutup. Bilik ni dah tutup. Memang tak tahu lah diorang nak rumble. Tak tahu. Tapi salah seorang geng daripada senior taiko ni dah buka pintu tau untuk bagi geng-geng 15 orang ni masuk. Abang aku dah nampak masuk 15 orang masuk, kumpul kat katil si Samad ni. Benda ni abang aku nampak dalam keadaan sama. Bila diorang dah berkumpul kat katil tu, abang aku dah start, orang kata dah tak nak campur, tutup mata macam ni lah, diorang rumble. So taiko pertama ni ambil bantas tu tutup kepala Samad ni. Pop. Bila dia tutup je, kaki Samad ni laju. Pak, libas kena si taiko ni. Dah masa dah kena taiko, mesti dah 15 kali sauk.
Tapi yang benda yang abang aku macam tak percaya, sorang-sorang tumbang, kena pukul daripada Samad. Sedangkan Samad tengah tidur, memang tidur. Dan yang pastinya lepas diorang dah jatuh, okay, Samad tu dah berdiri tau, bangun, dia tunduk sini, tunduk. Tapi abangku kata kan, yang Samad tu mata itu tutup. Sebab nampak daripada cahaya koridor kaki 5 pancar ke muka si Samad tu, nampak mata itu tutup. So dah bentuk bulatan ni. So 15 orang ni bangun balik. Tak macam pelik lah, macam mana budak yang lupa. Samad ni punya ketinggian ni tak tinggi macam Azmi. Jeming, macam Jeming lah. Tapi dia rendah-rendah lebih kurang pas bau aku lah. Dia punya tahap lincah je, sparring 15 orang ni, time beramba ramai-ramai sampai dah orang kata dah guna besi untuk tibai, tak tumbang dia ni. Berkicap 15 orang ni ramba. Salah seorang memang bagi sedas, dia boleh elak sambil tutup mata. Tapi yang pastinya masa dia start elak tu, dah dengar bunyi deruman seperti harimau. Abang aku kata dia macam harimau. So bila dah 15 ramba pap, dia ni dah macam kata kaki laju sambil dia lompat-lompat, lepas tu jatuh macam harimau. Tangan dia macam ni. So jadi benda 15 orang ni kalah pada malam tu. Lepas dah kalah, okey, 15 orang macam pelik, dah buka lampu, semua terkejut. Si Samad ni dah kadang mata tutup sambil macam tu berderus. 15 orang ni dah bangun, dah macam sorang-sorang dah tak berani nak masuk sebab semua kalah. Memang kalah. Memang abang kata muka ada kesal lebam semua ada. Memang tumbukan dia memang semua kena. Tumbukan Samad tu dekat setiap orang tu kena. Sedangkan 15 orang ramba, kalau aku 15 ramba pun aku pun rabak kan. Memang rabak. Tapi dia boleh menang. Semua orang macam okey, settle. Bukan settle maksud dia settle malam tu, maksudnya malam ni kita settle, tak tahu apa benda sekarang ni yang berlaku oleh si Samad ni. Semua belah macam tu lah. Biarkan si Samad tu. Abang aku kata kat 15 minit ataupun 20 minit Samad tu berdua tunggu masuk. So abang aku masa tu bila lampu dah terbuka, abang aku dah tengok sini-sini semua dah belah. Tinggal pusher tu dengan abang aku baru pergi tegur si Samad kan. Samad, Samad, baru dia bangun. Lepas tu baru dia kata, apa? Okey tak? Abang aku dah pelik. Kau patutnya kau okey tak okey? Aku tidur kan tadi. Kau tidur apa tadi? Kau dah bangun dah sampai pukul orang. Dia tak sedar. Dia baru sedar. Jadinya si Samad ni pun pelik. Abang aku kata, kau ni pelik ni, kau duduk dulu. Abang aku bagi air semua dekat dia. Lepas tu dia kata, apa yang berlaku? Kau tahu tak, 15 orang dah rumble kau, tapi 15 orang ni tumbang. Lepas tu baru Samad kata, aduh. Lepas tu abang aku pelik lah tanya, asal pula aduh? Diorang bukan lawan aku. Maksud kau bukan lawan. Lepas tu abang aku kata, maksud kau bukan lawan kau? Yang lawan dengan aku tadi, yang diorang lawan dengan aku tu bukan aku. Itu penjaga moyang keturunan aku. Abang aku macam, maksudnya kau adalah ada saka lah daripada keturunan kau. Kalau lepas tu baru dia cerita salah silah keturunan dia. Dan dia cerita kan, yang menjaga dia tu adalah harimau putih. Dan moyang dia ataupun oneng-oneng lebih kurang macam tu, merupakan salah seorang lanun kat bahagian orang kata tanah Melayu ni. Tak tahulah sama ada Indonesia ke Sumatera ke, aku tak pasti. Tapi dia kata salah seorang lanun. Jadinya saka tu memang warisi daripada dia. Dia memang tak bela, tapi benda tu tetap akan dijaga dia bila dia dalam keadaan, kata dalam keadaan tak selamat. So itulah cerita berkenaan Samad 1 lawan 15. Dia bukanlah pengalaman seram, tapi misteri lah kan. Jadi pengalaman ni selalulah kalau macam aku tak pernah nampak lagi 1 lawan 15 menang. Kau pernah? Ui, Aku yang 15 lah. kau tumbang lah. Kena pantai. Okey lah, aku tukar rakam. Okey, selalu kalau macam aku nampak yang selalu tular di media sosial yang macam tak ada barang kan, nak tumbuk tak kena kan. Yang tu aku pun tak tahulah. Bukanlah aku kata aku tak percaya, tapi selagi aku belum rasa Tak dapat nak disahihkan. tak dapat disahihkan. Sebab yang menumbuk tu pun budak-budak ada orang gerak kan. Tahu ada Kalau orang sembahyang, lain tak apa lah kan. Tapi dalam cerita Dak Hafiz ni
agak rare lah. Tapi selalunya macam aku nampak kan, kalau orang dirasuk macam hantu, bukan hantu lah, orang kata jin, silat, rimau lah kan, apa semua ni, dia sebenarnya kalau aku tengok dia tak menyerang. Aku tak pernah nampak dia menyerang, melainkan dia hanya buka bunga. Dia hanya buka bunga je aku pernah nampak. Tapi aku tak pernah nampak dia cuba terkam orang. Tapi yang tu aku tengok lah. Tapi yang ni rare geng. 15 orang. Dan lepas kejadian tu dah tak ada repeat dah. Hilang lah. Hilang. Tak berani sentuh lah. Sini semua dah tak, bukan dah tak, aku kata bully dia, macam dah tak ambil tahu pasal dia. Sebab dah tahu Alah, malam tu 15 orang rumble dia tak boleh menang. Semua dah siap pegang besi, ambil, aku kata besi mana capai dekat sama tu, main hayu pun still dia boleh elak. Benda tu memang, tapi abang aku kata lah, dia punya pergerakan dia memang lincah. Kaki dia laju, boleh flip semua. Bantai orang, memang abang aku kata memang nampak benda ni cerita dongeng, tapi abang aku kata ini reality, ini cerita betul. Laju pergerakan ni. Okay, Samad ni tahu tak tingkatan berapa masa tu? Dia tempat. Kita 4 lah. Ya, dengan 5. Okay. Alright. Itu cerita daripada Hafiz. Mungkin ada saudara Azmi nak bagi soalan ke? Tak, cuma aku agak macam terkesima sebentar bila abang Hafiz ni. Bila dia check Samad, masa Samad tak sedarkan diri tu, dia check baru dia sedar. Aku risau abang ada Hafiz kena bantai juga masa tu. Betul juga tu. Mana dia boleh sedar? Ke mungkin dia tak dapat benda tu tak dapat sense ancaman ke. Aku pun tak pasti yang apa yang Samad tu beritahu kat abang aku dalam cerita ni, benda tu akan datang bila dia dalam keadaan terancam. Yelah, make sense. Tapi yelah, budak serama macam mana korang terfikir 15 kau nak bantai seorang? Agak tak gentle lah. Tak, dia asal dia macam biasa lah, yang 7 seekor, tapi bila taiko dah tumbang, anak-anak buah ni Yelah, tak, datang seorang je lah. Apa pasal panggil anak buah? Kan, kamu lah. Tak ada, aku pandai. Memang selalu macam tu. Kalau aku tengok bully pun selalu ramai. Tapi ambil iktibar lah dengan apa yang dah pernah berlaku kan. Jangan normalizekan benda. Jangan rasa kuat lah. Jangan rasa kat sekolah kau kuat. Betul. Kan. Jangan kat sini ni kita jangan rasa kita di fighter. Kalau kau rasa kau dah kuat, ada lagi kuat pada kau. Tu yang aku boleh cakap. Okay. Jadi menarik cerita pada saudara Hafiz. Okay. Kita nak dengarkan cerita daripada saudara Jemin. Dipersilakan. Okay, terima kasih lah kepada Syukri. Sebenarnya cerita ni sebenarnya aku tak nak cerita sebenarnya. Sebab dia berkait dengan tempat belajar aku. Okay. Jadi aku ni belajar dekat satu institusi pengajian, di mana tu aku tak nak mention sebab mungkin dia akan menimbulkan kerisauan sesiapa yang tengah tengok ni. So masa tu awal tahun 2020, permulaan PKP. So masa tu aku dekat college lah. Awal PKP dulu aku dekat college. And then masa tu kerajaan announce untuk semua orang akan lockdown, tak boleh balik. So stay di mana tempat ada berada. Kalau kat rumah, stay kat rumah. Kalau kat college, kena stay kat college. And then masa tu dan keadaan masa dekat college tu memang agak chaos, huru-hara. Sebab orang masa tu berebut nak balik, nak beli tiket, nak cepat balik mak ayah. Call mak ayah suruh datang ambil, nak balik kan, tak nak stay kat college. So masa tu pun kita pun tak tahu keadaan masa tu sama ada berlarutan ataupun sekejap saja, kita tak jangka. So aku macam tak apalah, biar orang lain balik dulu lah. Aku macam kalau orang kat college ni tak ramai, aku boleh lepak-lepak dulu aku seorang kan, boleh enjoy kejap. Sebab benda ni agak baru tau. Sebab aku tak pernah mengalami lockdown ni, dan aku nak merasai pengalaman macam mana tak biasa benda ni. Dan aku ambil keputusan aku nak stay lah, lepak dulu dalam sehari dua, baru aku beli tiket bas, aku balik. Okay, so masa tu fellow kata siapa yang stay kat college, awak semua pindah lah duduk dekat blok lain. Aku blok lain, so yang tu kena, yang duduk kat college kena stay kat blok lain. And then aku pun dah okey lah, sehari dua duduk kat situ. Macam okey lah, dah cukup ni, aku pun nak balik. Aku pergi stesen bas, nak beli tiket bas. Dan emang masa tu limited lah, tiket flight habis, sold out. Tiket kereta api habis, tiket bas habis. So aku ada luck, masa tu ada satu hari je aku balik esoknya. Okay, so aku dah tak sabar nak balik masa tu. Aku dah petang kan,
Okay, lepas aku dah beli tiket bas, so aku ajak lah member aku seorang dua. Sebab masa tu kat college, dia percentage dalam 30% je yang ada kat college yang hanya menunggu masa untuk balik. Dan selebihnya maybe 5 ke 10% je yang stay. Mostlynya student dari Sabah lah, sebab tiket flight tak ada dan kapal terbang tak dapat beroperasi. Okay, lepas aku dah beli tiket bas, aku pun pergi beli makanan pada waktu petang. Kedai makan pun masa tu tak banyak yang buka, sebab PKP lah kan. Awal PKP lu orang dah cuak kan, first time. Aku beli makanan semua, lepak kejap. So dalam pukul 8 aku naik college untuk packing barang apa semua dan siap-siap lah. Dan aku cuba nak tidur. Dan masa tu roommate aku yang okay lah, dalam bilik ni aku bersama dengan roommate aku 2 orang. Roommate aku seorang dari Kedah dan seorang lagi dari Pahang. Dia orang awal-awal lagi lockdown dia dah caw dah. Dia dah caw awal dah. Memang luck lah dapat beli tiket bas. So aku duduk seorang dalam bilik tu. Lepas aku dah kemas barang apa semua, dah kemas lipat baju, kemas barang, dalam pukul 3 pagi aku dah lena kan. Dah lena dan pukul 3 pagi aku terbangun nak pergi toilet. Okay lah, suasana ataupun lokasi tandas dengan bilik aku tu dalam 50 meter. Bilik aku tengah dan tandas dia ada 2 bahagian, hujung sini dan hujung sini. So bilik aku kat tengah-tengah, ngam. Dan depan ni ada koridor yang kosong. So bila aku 3 pagi tu aku macam pergi toilet lah. Kebiasaannya kalau aku buka pintu bilik, suasana dalam pukul 2, pukul 3 pagi tu tak sehening, tak sesepi yang macam masa tu. Sebab student dia tak tidur awal tau. Dia pukul 3 pagi tu aku bangun, aku buka pintu, lampu dekat sepanjang koridor tu dah terbuka. So aku buka pintu, aku nak pergi toilet. Pakai slipper, pusing kanan. Dekat pintu toilet aku ni, dia tak ada pintu tau. Dia memang ruang yang kosong. So just kau boleh masuk, keluar macam tu je. So bila aku pusing buka pintu, aku pusing je, aku ada nampak satu kelibat yang buat aku terkaku masa tu. Dia macam susuk perempuan yang berambut panjang, yang muka dia hitam gelap, menerjah tepat dekat aku masa tu. Aku buka je bilik, aku pusing ke, dia macam ni. Hai Mat. Aku Dah terkejah Mat. Aku memang nak kata jantung mati tu tak juga, sebab jantung memang berdegup kencang. Aku je yang kaku masa tu. So aku macam aku decide aku masuk balik lah. Aku masuk balik tak berani keluar. Sebab aku seorang masa tu, risiko. Jadi aku masuk balik bilik. So 5 ke 15 minit kemudian aku memang dah tak tahan nak tahan tu. Aku pun decide aku keluar lah pergi tandas, sambil baca doa, ayat kursi semua. Semoga tak ada apa-apa lah yang berlaku. Sebab masa tu kalau nak minta tolong pun orang tak ramai. Dan ada pun student yang Chinese, dari Sabah, Chinese. Aku nak minta tolong, dia kan nak rukiah aku pun apa dapatnya. Lain jadi. So aku baca doa, aku pergi. Dalam keadaan masa tu aku rasa masa berjalan sangat lambat. Walaupun aku kencing, selalunya aku buang air dalam 2 minit, 3 minit dah habis dah. Ini aku rasa macam asal lambat sangat masa berjalan ni. Aku dah settle semua, aku balik bilik, tidur sampai subuh. So sampailah pagi subuh tu, bila aku tunggu sampai matahari terbit, baru aku keluar dari bilik tu. Dan tiket aku masa tu pada waktu pagi lah. Dan dah kemas, dah berangkat semua, aku dapat balik dengan selamat. So sampailah aku dekat Bumi Melaka ni. Dan bila PKP masa tu, kita ada PKP 1, PKP 2, PKP 3. Masa tu PKP 2 nak ke 3 macam tu. Keadaan dah beransur pulih, hampir lah. Dan aku ingat gangguan tu berakhir kat situ je. Tapi tak sebenarnya. Masa tu aku ada satu program khas dekat universiti yang memerlukan aku balik ke college. Dan aku ni duduk kat Melaka. Dan jarak dari rumah aku ni ke universiti aku ni mengambil masa dalam 9 ke 10 jam menaiki bas. Faham? Dan masa tu okay lah, aku ni bukan seram lah, aku nak share sikit pengalaman masa tu lah. Masa tu orang kata kalau nak pergi merentas negeri tu memerlukan surat kebenaran.
Masa aku naik bas tu sampai dekat Pahang tu, sampai kat Pahang ada roadblock yang polis naik, dia check satu-satu surat kau ada ke tak. Tak ada surat, ada seorang ni kantoi. Tak ada surat, dia paksa turun bawah siap. Compound time tu juga. Okay, dalam perjalanan nak menerus sampailah aku dah sampai ke universiti tu. Masa tu college ditutup. Jadi pihak universiti dia terpaksa sewa satu hostel ataupun bilik dekat luar kediaman. Dan aku bersama dengan 3 orang. Dan bilik dia berasingan, 1 orang 1 bilik. Okay. Waktu malam pertama clean, tak ada apa-apa, okay. Waktu malam kedua dan biar aku share lah dia punya view bilik aku. Bilik aku kecil je, yang mampu memuatkan 1 katil single dan hanya 1 set rak perhiasan. Macam rak tu je, pintu tepi dah tu je, macam straight. Dan kaki aku menghala ke tingkap tu agak besar dan tak ada langsir dan agak jernih. Sliding. Tolak. Kau buka, aku dapat nampak jalan kat bawah tu, depan ni ada kedai banyak. So waktu tu memang PKP, tak ramai orang lagi. Okay, malam kedua. Waktu tu PKP memang tak ramai orang. Siang tak ramai orang, malam lagi lah, sepi. So masa aku tengah tidur tu, aku macam ada rasa benda yang tak sedap hati. Aku tidur seorang, tapi kenapa aku rasa macam kenapa aku rasa macam ada teman lah sebelah aku ni. Aku tak sedap hati. Walau aku nak pejam mata pun aku rasa macam lambatnya masa berlalu, cepatlah pagi. Aku nak tidur tutup lampu, macam tak sedap pula. Nak tidur bukan. Aku nak tidur buka lampu rasa macam tak sedap pula. Jadi nak tidur tutup lampu takut tau. Jadi aku tidur buka lampu. Tapi bila buka lampu ni tak boleh nak tidur. Esoknya aku memerlukan kerja yang memerlukan otak aku berfungsi sepenuhnya. Jadi aku kena rehat dengan cukup lah. So aku tutup lampu. Aku tidur. Dalam pagi, hampir ke 4 pagi, aku tersedar buka mata. Dekat depan tingkap aku ni ada satu kelibat nenek tua yang memandang dekat muka aku. Aku dah asal lah cik nak usah aku ni. Bila aku ternampak wajah nenek tua tu, dia memang betul-betul orang kata masa tu kalau orang cakap kau ni dah tak ada nafas, aku pernah rasa benda tu. Memang tak dapat bernafas, kau kejong mat. Aku pun tidur. Aku pun cuba nak lupakan, tak boleh. Pejam mata, aku baca doa tu kumat kamit, baca sampai tergabur ayat tu. Dan Alhamdulillah sampai pagi tak ada apa-apa dah. Cuma aku tak pastilah mana datangnya benda ni yang nak tengok aku, nak menerjah aku kan. Cuma itu antara gangguan yang aku alami masa duduk dekat college dan juga bilik. Mungkin sebab dah lama tak berpenghuni kan. Jadi itulah antara gangguan yang aku terima. Okay, Mi, masa kau nampak nenek tua tu pandang kau, macam ni reaction kau? Okey lah, kau cuba nak tidur. Dah lama tak boleh tidur kan. Aku nak tidur. Bila aku bangun tu, aku nak memandang ke dinding. Aku takut ada benda kat belakang ni. Jadi aku tidur yang ni, Tegak tidur telentang macam ni. Aku tidur, bila aku buka mata, aku nampak nenek tu. Aku macam Allah. First thing aku pegang dada aku. Okay. Sebab laju ni. Aku pegang dada aku, sambil mata aku buka je ternampak, aku terus pejam balik. Aku pandang ke kanan perlahan sambil baca doa. Masa tu ayat kursi aku pun 2-3 kali lah bertergabur. Memang panik lah. Okay, yelah, kata logik lah. Bila kau dah panik, baca apa pun jadi tak ingat kan. Benda simple ayat lazim pun kau boleh jadi tak ingat sebab benda-benda macam ni. Selalu dengar orang cakap kau relax panik. Bila dah kena kat sendiri baru rasa kan. Okay, yang wajah aku dua wajah yang masa tengok mengintai kau tu dengan wajah nenek tu macam mana? Maksudnya wajah mengintai tu, dia tu sebenarnya tu perempuan macam Kak Pon ke apa ke, dan nenek tu pula dia apa? Macam pakai kebaya ke bongkok ke apa? Yang first dekat college aku tu, yang mengintai tu, menjenguk tu, rambut dia memang panjang. Aku rasa sampai lutut kot dan agak kusut. Dia tak straight kena rebonding, dia memang kusut berterabur. Dia kosong. Okay, faham. Kosong, baju dia
tak ada warna putih, memang baju gelap hitam. Muka dia hitam ah. Muka hitam. Cuma aku dapat describe lah, memang tu bahagian muka dia, bukan bahagian kepala belakang. Bukan rambut tutup muka lah. Bukan. Memang muka dia. Tak mana tahu yang sebenarnya muka dia kat belakang kan. Belakang tu yang botak. Sebab reflection lampu tu aku nampak tu, ni muka dia ni. Okay, yang nenek tu pula muka kebiasaan nenek-nenek tua, tapi dia drag dalam 100 lebih tahun. Dan hidung dia dia tak hidung macam kita, dia hidung mancung tajam sikit. Kuat menipu. Tak tahu lah. Pinocchio. Okey, tadi kau punya bilik ni tingkat berapa? Bilik aku tingkat 2. Tingkat 2. Jadi kat luar tingkap tu tak ada balcony kan? Balcony ada. Oh, tapi make sense lah kalau ada orang nak kat luar tu nak berdiri kan. Dia bukan balcony yang kecil yang lah. tu. Yang Kat tingkap tu. Okey, ada balcony. Ada. Okey. Tapi yelah, mana datang nenek tu boleh masuk kan. So memang benda tu lah. Mungkin kat sini orang kata nenek kebayan ataupun orang kata yang jual keripap tu. Aku tak nak buat research, aku tak nak cari benda. Okey, faham. Dia tak ada cakap nak keripap. Tak ada tak? Keripap panas. Kan. Sardin ada. Carbonara please. Carbonara Dia kata carbonara sold out. Alamak kan. Okay, satu cerita yang agak menarik juga, dan kita kalau dengar root apa yang saudara Jeming tadi cakap, kita boleh tahu tau sebenarnya universiti kat mana kan. Alamak daripada perjalanan yang dia cerita tadi, kita tahu sebenarnya tempat pengajian dia ni kat mana. Jadi mungkin korang yang duduk atau sedang belajar di tempat tu pun kau boleh fikir mesti ada kat sini ni. Tapi nak diingatkan, kau jangan risau sebab benda ni dekat mana-mana institusi tempat pengajian kau belajar pun, even sekolah rendah sampailah menengah dan juga universiti, memang ada. Betul tak? Senang cerita, benda ni mana-mana ada. Jadi bukanlah konten ni nak nakut-nakutkan korang punya tempat belajar, tak. Tapi jadi orang kata ni sebagai hiburan dan juga pengalaman dan orang kata perkongsian dan iktibar lah sama-sama untuk kita ambil. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada saudara Hafiz dan juga Jeming. Tapi sebelum tu macam biasa guys, kita nak dengar sepatah dua kata daripada saudara Hafiz dulu. Okey, sepatah dua kata aku. Macam Syuk sendiri cakap lah kan, jangan rasa diri kita kuat kan. Bila dah aku kata bertemu buku Naruas, walaupun lawan kita tu sebenarnya nampak macam biasa, tapi dalam keadaan tutup mata boleh jadi fighter. Bawa pisang. Tapi bagi aku itu lah nasihat, kita jangan kata mudah judge orang, mudah kata nak bully. Walaupun aku dulu pun, kita senang cerita, kita tiga pun pernah menjadi senior ke sebuah institusi kan, tak kisah sekolah menengah ke apa. Tapi aku sendiri pun walaupun pernah jadi sini pun, aku tak pernah, bukanlah tak pernah, ada rasa nak bully, tapi tak adalah sampai macam, janganlah macam tu, aku tak bully orang. Aku tak bully orang. Ya kan je. Okay. Tapi tak adalah sampai orang kata nak keterlaluan dan sampai orang kata nak ramba 15 orang. Contohlah kalau lah budak tu tak boleh lawan, mati. Jawab dengan mak bapak dia. Macam mana tu? Pasal kes jenayah Sebab banyak dah kita tengok kisah-kisah bully kan, apa kata ramai budak-budak sekolah nak jadi fighter. Lalas hasil seorang tukang rakam, seorang fighter masuk ke dalam. Juwana. Terus. Itulah nasihat aku lah. Okey. Saudara Jeming, sepatah dua kata. Ini mungkin agak kedengaran kebiasaan lah. Bila kita dah lama, kita semua sendiri dah sedia maklum, kalau kita meninggalkan rumah ataupun kediaman kita lebih daripada tempoh 3 ke 4 hari, pasti akan ada satu perkara atau benda lain yang ambil alih tempat tu. Jadi sebelum kita melangkah masuk tu, sebagai Muslim lah, kita memang kena amalkan baca doa, ayat pendinding, supaya kita tidaklah diganggu oleh perkara-perkara yang tak diingini macam ni. Okey, kita pun dah dapat dua cerita yang menarik, dan lepas ni kita orang nak pergi beraya kan? Jadi kita orang kena rakam untuk next video pada hari seterusnya. Okey, jadi kita orang ni nak beraya dulu. Dan kepada korang, selamat hari raya diucapkan. Okey, dan
kami minta maaf jika ada salah silap dan terkasar bahasa dan apa segala yang terkurang pada pihak kami, kami minta maaf dan kami cuba akan buat lebih baik pada masa akan datang. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe yang mana dah subscribe. Thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.